Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak-anak murid cikgu. Kali ini kita akan bertemu bagi sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah untuk mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Baiklah, di sini cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu. Sekiranya masih ada yang belum kenal cikgu, nama cikgu Muhammad Nasrun bin Ramli. Kamu boleh panggil Cikgu Nasrun. Baiklah, kita akan belajar hari ini unit 1, iaitu pengatur caraan, yang mana tajuknya adalah kegunaan atur cara komputer. Baiklah, mari kita mula belajar. Okey, apa itu atur cara komputer? Pernah dengar atur cara? Pernah dengar atur? Pernah dengar cara? Mungkin ada yang belum jelas lagi mengenai ini. Jadi di sini cikgu akan bagi tahu kamu. Okey. Cuba tengok peralatan-peralatannya ada dalam skrin cikgu di sebelah sini. Okey, ada televisyen pintar, ada mesin basuh elektronik, ada pendingin hawa, ada pembersih vacuum robotik, ada jam penggerak digital, peti sejuk dan juga ketuhar gelombang mikro. Kenapa cikgu senaraikan ke semua peralatan ini? Okey, semua ada peralatan yang kamu kenal, ada yang ada di rumah kamu. Tapi kalau ada yang tidak ada, tidak apa. Hari ini kita akan belajar ya. Okey. Apakah persamaan kesemua alat ini? Ada kamu terfikir? Pembersih vacuum, peti sejuk, jam penggerak digital, ketuhar, televisyen pintar dan sebagainya. Apakah persamaan dia? Okey. Mungkin ada yang terfikir canggih. Betul? Canggih dan memudahkan aktiviti harian kita. Ya, betul. Apabila kita sebut mengenai canggih, kenapa dia menjadi canggih? Kenapa dia menjadi canggih? Okey, ini sebab dia. Okey. Dia menjadi canggih adalah kerana sebab setiap alat tersebut mempunyai atur cara. Okey, mempunyai atur cara. Apa maksud atur cara? Okey, kita tengok maksud atur cara. Okey. Atur cara adalah satu senarai arahan atau tata cara untuk diikuti supaya sesuatu matlamat tercapai. Okey, contoh, cikgu hendak arahkan murid A untuk pergi ke bilik guru. Okey, pergi ke bilik guru, pergi ke meja cikgu untuk ambilkan buku tulis kelas kamu. Okey, jadi cikgu pun bagi arahan kepada murid tersebut. Okey, murid A, kamu jalan lurus hingga hujung koridor, kamu masuk pintu sebelah kiri. Apabila kamu masuk ke pintu sebelah kiri, kamu tengok meja paling belakang berwarna merah. Okey, di atas meja tersebut ada 5 buah buku kelas kamu. Tolong bawa buku tersebut dan bawa kemari. Okey, apa yang cikgu telah arahkan kepada murid tersebut merupakan atur cara. Okey, atur cara yang mana cikgu telah masukkan arahan-arahan terperinci, arahan ataupun tata cara, yang mana jika murid A tersebut ikut arahan tersebut, maka murid tersebut berjaya membawa buku latihan yang ada di atas meja cikgu. Maka matlamat tersebut tercapai. Itu maksud dia atur cara. Okey, itu secara umum. Tetapi apabila kita melibatkan atur cara yang berada dalam peralatan elektronik, maka itu kita panggil sebagai atur cara komputer. Okey, boleh jelas di situ. Atur cara secara umum. Atur cara komputer pula yang melibatkan peralatan komputer ataupun alat-alat. Okey, atur cara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Kalau atur cara tadi cuma arahan secara umum, bermakna cikgu boleh beri arahan kepada anak murid, cikgu boleh beri arahan kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi kalau atur cara komputer, dia mesti satu set arahan yang kita perlu bagi kepada komputer. Bermakna apabila kita telah beri arahan tersebut kepada komputer, maka komputer tu boleh melakukan tugas-tugasnya secara automatik, secara sendiri. Kamu cuma bagi arahan sekali sahaja, kamu letakkan dalam dia punya memori ataupun dia punya perisian dan sebagainya, maka dia akan boleh melakukan tugas-tugas yang telah kita tetapkan. Okey. Okey. Ini maksud atau cara komputer yang mana kamu boleh
baca dalam buku teks kamu muka surat 4. Okey, cikgu ambil dia punya frasa makna sahaja. Okey, kita pergi terusnya. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Masih ingat komputer benam? Pernah dengar komputer benam? Ada yang bagi tahu, alah cikgu, saya tidak pernah dengar tu. Mustahil tidak pernah dengar. Kita sudah belajar ini pada tahun 4. Jenis-jenis komputer. Ada komputer benam, ada komputer atas meja, ada komputer riba, ada komputer tangan, ada komputer tablet. Komputer benam ini bermakna sejenis komputer yang telah kita tetapkan tugas-tugasnya tertentu. Bermakna untuk melakukan satu tugas sahaja. Contoh, mesin basuh. Tugas dia untuk mencuci kain sahaja. Bolehkah kamu gunakan mesin basuh tersebut untuk memanaskan makanan? Tidak boleh, sebab tugas dia kita telah tetapkan untuk membasuh baju sahaja. Paling-paling pun, kalau banyak pun tugas dia yang berkaitan dengan kain sahaja. Basuh baju, kasih kering baju. Basuh kain, kasih kering kain. Dan sebagainya. Yang berkaitan dengan baju ataupun kain. Itu adalah maksud komputer benam. Okey, kita teruskan. Komputer benam ini mempunyai atur-cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Sebab itulah dia dinamakan komputer benam. Sebab komputer tersebut telah ditetapkan atur-cara komputer di dalamnya. Maka bila telah ada atur-cara komputer, maka komputer tersebut boleh melakukan tugas-tugasnya secara sendiri. Hebat bukan? Okey. Kegunaan atur-cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan. Jadi kita sudah tetapkan, mesin basuh, mula-mula dia akan timbang kain. Lepas dia timbang kain, baru dia boleh tetapkan berapa banyak air. Kemudian dia akan mulakan pusingan, mencuci selama beberapa minit. Selepas dia mencuci, dia akan cuba membilas. Selesai membilas, dia akan cuba keringkan pula. Kemudian berakhirlah. Tapi perlu ingat, komputer benam ini yang mempunyai arahan ataupun atur cara ini, pastikan alat tersebut alat-alat yang automatik. Kalau peralatan yang bukan automatik, mungkin dia tidaklah boleh lepas cuci sendiri, dia pergi kasih bilas. Lepas bilas dia terus keringkan. Tidak, dia kena manual juga. Sebab itu berbeza mesin basuh automatik dan mesin basuh semi auto, separa manual ataupun separa automatik. Kita teruskan. Cuba tengok buku teks kamu bahagian luas minda. Dalam perkakasan digital, atur-cara komputer terletak dalam chip mikro pengawal komputer benam. Bermakna arahan yang kita telah beri tersebut disimpan dalam mikro pengawal. Mikro pengawal nama dia. Dan diletakkan dalam komputer benam. Sekiranya chip mikro pengawal itu hilang ataupun rosak, maka komputer tersebut tidak boleh berfungsi dengan sendirinya lagi. Itu sebablah kebanyakan peralatan elektronik, kalau dia punya mikro pengawal ini sudah rosak, kena hantar kedai sebab dia tidak lagi boleh berfungsi. Ini maklumat ini juga kamu boleh dapatkan dalam buku teks kamu muka surat 4. Mari kita kaji kegunaan atur-cara komputer dalam perkakasan berikut. Peralatan yang pertama, televisyen pintar. Kenapa dinamakan televisyen pintar? Adakah dia pandai baca sifir? Adakah dia pandai membaca? Tidak. Dia dinamakan televisyen pintar sebab tugas dia bukan sahaja untuk memaparkan memaparkan rancangan televisyen, tapi kamu boleh masukkan macam-macam aplikasi di dalamnya. Contoh selalunya kalau televisyen pintar ini, fungsi dia seakan-akan telefon pintar. Kamu boleh tengok YouTube, kamu boleh bermain game, kamu boleh tengok Netflix, kamu boleh melayari internet dan sebagainya. Sebab itu dia dinamakan televisyen pintar, sebab dia boleh melakukan banyak perkara yang mana masih berkenaan dengan televisyen. Televisyen pintar ini sebenarnya selalunya orang akan sambungkan dengan internet supaya fungsi dia lebih meluas. Itulah sebenarnya kelebihan televisyen pintar. Mungkin ada antara kamu yang mempunyai televisyen pintar ini di rumah. Jadi kamu sudah dapat bayangkan, oh ini rupanya televisyen pintar.
Kita teruskan alat yang kedua, iaitu pembersih vacuum robotik. Tengok gambar. Kalau dulu susah kita mau jumpa benda ini, tapi zaman sekarang banyak sudah. Tengok gambar dia di sebelah ini. Pembersih vacuum robotik, dia ada berbentuk bulat, ada berbentuk 4 segi. Alat ini kamu letak saja di lantai, kamu on saja switch dia. Dia sendirilah akan berjalan ke serata rumah kamu untuk menyedut segala habuk-habuk dan pasir. Sebab itu dia dipanggil pembersih vacuum robotik. Yang kamu tahu, kamu set berapa lama saja masak. Contoh 30 minit. Kamu tunggu sajalah sampai habis 30 minit. Tengok, bersih sudah lantai. Sebab robot ini dia ada sensor dia. Kalau dia nampak dinding, dia akan ubah haluan. Dia akan berjalan lagi. Dia jumpa dinding lagi, dia akan ubah haluan. Sehinggalah habis satu rumah, dia bersihkan. Dan alat ini memang sangat-sangat memudahkan. Mungkin ada antara kamu yang sudah ada alat ini di rumah. Jadi kamu mungkin tidak heranlah alat ini. Tapi macam cikgu pun tidak ada pembersih vacuum robotik begini. Tapi kalau kamu ada di rumah, jadi kamu merupakan satu keuntungan bagi kamu. Okey, kita pergi kepada alat seterusnya, iaitu mesin basuh elektronik. Inilah yang cikgu bagi tahu tadi. Mesin basuh ini kamu cuma masukkan sahaja baju, masukkan sabun dan sebagainya, dan kamu tekan start ataupun tekan mula, dan kamu tunggulah sehingga pakaian kamu kering. Sebab mesin ini dia telah ditetapkan arahan untuk basuh, untuk bilas, juga untuk keringkan. Itu adalah mesin basuh elektronik. Dan mesin basuh ini mempunyai atur cara komputernya tersendiri. Okey. Alat seterusnya adalah pendingin hawa, ataupun dalam bahasa Inggerisnya aircon, air conditioner. Lebih kurang lah. Okey, pendingin hawa ini ada atur cara komputer di dalamnya, yang mana dia boleh melaraskan suhu bilik. Dia boleh analisis suhu bilik. Contohnya, kamu tetapkan mode auto 25 darjah Celsius, maka dia akan cuba kawal suhu di dalam bilik itu dengan suhu 25 darjah Celsius. Ada atur cara dia tersendiri. Kalau kamu rasa terlalu sejuk, kamu boleh kasih naikkan suhu, maka dia akan cuba kekalkan suhu tersebut mengikut suhu yang kamu telah tetapkan. Maka pendingin hawa ini dia melakukan tugas-tugasnya sendiri. Apa yang kamu perlu buat cuma tetapkan saja berapa suhu kamu mau tetapkan. Maka benda ini boleh memudahkan kehidupan seharian kamu. Kalau kamu rasa panas sangat, turunkan suhu, maka dia akan cuba kekalkan suhu tersebut. Itu adalah kelebihan pendingin hawa. Kita pergi pula seterusnya. Selain atur cara komputer yang telah ditetapkan, kita juga boleh membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi menambah fungsi sesuatu peralatan. Arahan tambahan ini lebih kepada bentuk cadangan lah. Tidak semestinya apa yang kamu cadangkan tersebut kamu mau tambah kena buat dekat alat tersebut. Tidak, ini merupakan cadangan. Dan itu juga bergantung kepada teknologi zaman sekarang. Mungkin kalau ada orang telah terfikir mengenai idea kamu tersebut, atur cara arahan tambahan tersebut, maka dia akan tambah dalam atur cara komputer alat-alat itu. Maka semakin hebatlah alat-alat yang mereka cipta. Kita pergi kepada contohnya. Sekarang ni cikgu akan pilih satu alat, yang mana alat tersebut sudah ada atur cara komputer dia. Sekarang ni cikgu mahu cadangkan apa lagi arahan-arahan tambahan yang kita boleh tambah supaya menjadikan alat tersebut lebih hebat, lebih memudahkan. Itu tujuan kita menambah arahan-arahan. Alat yang cikgu cadangkan adalah televisyen pintar, iaitu Smart TV dalam bahasa Inggeris. Atur cara asalnya tadi seperti mana yang cikgu sudah beritahu, boleh dipasang pelbagai aplikasi seperti YouTube, Netflix, permainan dan sebagainya. Televisyen pintar juga boleh digunakan untuk melayari internet. Itu atur cara asal. Bermakna yang ada di kedai-kedai sekarang kebanyakannya ada fungsi ini. Maka cikgu pula cuba cadangkan cadangan arahan tambahan. Ada dua cadangan cikgu. Yang pertama, cikgu tetapkan televisyen pintar ini boleh mengenal pasti sekiranya tiada orang yang menonton, maka televisyen akan mati sendiri. Kamu perasankah kadang-kadang bila kamu menonton televisyen malam-malam sampai jam 10 malam, tengok-tengok tidur sudah kamu. Televisyen pula yang menonton kamu.
maka itu boleh menjadi punca pembaziran elektrik. Maka cikgu bagi cadangan, apa kata televisyen tu ada sensor dia. Dia boleh kawal pergerakan orang di depan. Kalau ada orang bergerak, maka dia masih hidup. Tapi kalau dalam tempoh 30 minit tidak ada pergerakan, maka televisyen tersebut akan mati sendiri. Maka kita boleh jimatkan tenaga elektrik. Cadangan cikgu yang kedua adalah televisyen pintar boleh menerima arahan melalui suara. Okey. Arahan yang kedua ini, cadangan yang kedua ini rasanya sudah ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Tapi mungkin alat televisyen tersebut mahal lah. Lagi-lagi mungkin barangan-barangan Apple dan sebagainya. Apabila kamu boleh bagi arahan dengan menggunakan suara sahaja. Contoh, kamu mahu pindahkan channel, cuma bagi tahu arahan. TV, tukar channel, dia akan tukar channel. TV, perlahankan suara, dia akan perlahankan suara. Begitulah. Tetapi untuk kebiasaannya, arahan tersebut belum lagi diguna untuk peralatan yang kita guna pada masa sekarang. Okey, jadi ini adalah contoh membina arahan tambahan. Kamu juga boleh membina arahan tambahan dengan memilih peralatan-peralatan yang lain. Okey, kamu fikirkan apa lagi arahan tambahan yang boleh kita masukkan, yang boleh kita tambah. Selagi mana ia logik. Kalau dia masih logik tapi nampak macam susah, masih boleh diterima lah. Contoh, mesin basuh tadi. Atau cara asal dia, cuci, bilas, keringkan. Tiba-tiba kamu mau letak cadangan arahan tambahan. Selepas dia keringkan, dia akan keluarkan satu tiang panjang dan dia akan keluarkan pakaian-pakaian tersebut melalui tiang-tiang tersebut. Secara automatik, pakaian tersebut berjaya dijemur. Maka kamu boleh tinggalkan terus satu hari kamu punya pakaian tersebut sebab dia sudah automatik berjemur. Itu salah satu contohnya. Okey. Cuba kamu fikirkan peralatan-peralatan lain yang mana yang kamu boleh beri arahan tambahan, sekurang-kurangnya 2 arahan tambahan. Cuba fikirkan, kamu bayang-bayangkan, kalaulah mesin ni boleh buat begini, kalau boleh buat begini, mesti mudah kan? Mesti kamu pernah terfikir begitu. Maka cuba masukkan cadangan arahan tambahan tersebut. Okey? Rasanya sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap serba sedikit kamu boleh memahami tajuk mengenai atau cara komputer. Ini merupakan tajuk pertama dan sebenarnya banyak lagi tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan atau cara komputer ini. Jadi jangan kamu lalai sebab ini adalah tajuk paling awal. Jadi kamu kena tumpukan perhatian, kena menguasai tajuk ini, barulah kamu dapat kuasai pula tajuk-tajuk seterusnya. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat belajar dengan baik di rumah. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh berhubung dengan cikgu. Itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.